Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam, salam sejahtera. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan bagi korang yang rasa macam nak share cerita aku dekat social media mana-mana, dekat Microsoft Word ke, dekat TikTok ke, dekat Instagram ke, jangan lupa hashtag kita Tim Puaka. Jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif. Selain tu geng, dijemput cekodok. Follow aku punya social media dekat bawah. Kenapa kena follow bang? Sebab nanti kalau korang follow, korang boleh tengok update aku buat apa hari-hari, aku makan apa. Tapi apa kebaikan untuk saya bang? Tak ada kebaikan pun. Tak ada kebaikan pun. Tapi kalau korang follow aku rasa macam lagi semangat lah nak buat cerita seram. So, seperti yang ditunggu-tunggu, seperti yang dinanti-nantikan oleh korang, di mana aku cakap akan ada satu hari aku ceritakan apa yang berlaku dalam bilik ni. Dan hari tu adalah hari ini. Hari tu adalah hari ini. Rosak bahasa Melayu aku. Tapi before tu aku nak bawa korang tengoklah bilik ni, di mana dah kosong. Selalu belakangnya ada PC kan. Ada gerut, ada apa? Ada pokok-pokok, dah kosong geng. Dan tilam pun dah diangkat. Almari pun dah kosong. Inilah bilik aku. Ni pintu. Tapi bilik aku sebenarnya inilah. Kecil je bilik aku geng. Harga 400. Tapi geng, dalam bilik kecil ni macam-macam yang jadi sebenarnya. Tapi before tu, ramai yang tanya, "Bang, kenapa pindah bang? Bilik abang ada hantu ke?" Actually tak geng. Aku bukan pindah rumah sebab ada hantu. Tapi aku pindah rumah sebab aku duduk sini dah 2 tahun. So sepanjang 2 tahun tu aku rasa cukup lah dekat bilik yang sebesar kangkang kera ni. Bilik ni 2 depa aku je geng. Macam mana nak depa ni? 2 depa aku je. So andai kata kalau aku berdiri nak pergi toilet, peha bergesel geng. Bagi nak mengelakkan benda tu, and dah 2 tahun aku intern dekat kubur macam ni, aku rasa inilah tiba masanya untuk aku pindah ke bilik yang lebih selesa. Dan bagi yang nak tahu, rumah ni merupakan studio house, di mana owner rumah ni dia buat bilik-bilik by partition. Satu rumah kecil ada 7 bilik. Bilik dia semua sama besar aku je. Kecuali bilik aku je ada tingkap. Bilik lain semua tak ada tingkap. So hari tu adalah budak tanya aku, "Bang, sepanjang abang dekat sini 2 tahun, ada tak kisah seram yang berlaku bang? Kalau ada, tolonglah cerita dekat kami. Kami nak dengar sangat-sangat." Dan untuk itu aku akan ceritakan untuk korang selama 2 tahun apa yang jadi. Sebab yelah, macam biasalah, kita buat kisah seram, kita akan menarik benda tu untuk datang, betul tak? Dan memang betul dekat sini ada gangguan tersebut. Tapi geng, macam biasalah, sebelum aku cerita, tak kena kalau tak ada lampu merah, betul tak? So marilah kita tukar lampu merah dulu. So cerita pada malam ni bertajuk 16-1. Bang, kenapa 16-1 bang? Nombor ekor ke? Bukan nombor ekor dek. Kau jangan main ekor, berdosa. 16-1 ni di mana rumah aku ni, aku duduk kat tingkat 16, bilik nombor 1. Dan rumah aku ni berada di antara sempadan lah, orang cakap sempadan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Dan aku duduk dekat sebuah apartmen lah, senang cakap. Tapi geng, ada cerita sebenarnya dekat area apartmen ni, di mana lebih kurang dalam 5 tahun lepas, tak silap aku, ada viral dekat Twitter mengatakan bahawa di apartmen yang aku duduk sekarang ni, 5 tahun lepas, ada seorang lelaki mati bunuh diri, di mana dia terjun daripada rooftop tingkat 23, dia terjun, hancur badan geng. Benda ni aku tak pernah cerita lagi, betul tak? Tengok, cerita sikit pun bulu roma dah meremang. Sebab benda tu memang betul-betul berlaku dekat sini. Dan siap keluar dekat surat khabar lagi, tak silap aku, di mana mengatakan seorang lelaki bunuh diri terjun daripada rooftop sampai ke bawah. Tapi setakat ni alhamdulillah aku tak pernah terserempak, tak pernah diganggu pun oleh benda-benda yang macam tu. Tapi
ada benda lain yang berlaku, geng. Di mana cerita pertama, time tu lebih kurang pukul 1-2 pagi macam tu. Sebab aku ni memang seorang yang suka mandi malam. Sebab usually malam aku akan buat editing, buat design. 1-2 nak tidur, barulah aku akan mandi. Dan masa nak mandi tu macam biasalah, aku gapai towel, letak atas bahu, tertepap, aku keluar bilik. Dan bila aku keluar bilik je, kiri kanan merupakan hallway di mana ada bilik lain. Satu rumah, 7 bilik macam aku cakap tadi. Tapi bilik aku ni berada di bahagian hadapan. Maksud dia, masuk pintu rumah, ada peti, first kali bilik aku. Dan bilik aku juga merupakan sebelah dengan tandas. So senanglah kalau nak terkucil ke apa, betul tak? So malam tu, pukul 1-2 macam tu, aku buka pintu, aku tengok hallway, bilik-bilik lain. Oi, dah gelap, dah sunyi, semua dah tidur lah ni. So aku pun keluarlah kat hallway tu, menuju ke tandas. Dan tandas tersebut ada satu tingkap kecil dekat atas, tingkap saliran udara orang cakap. Sebab apa? Sebab kalau tak ada tingkap tu, nanti engkau mati lemas sebab bau najis sendiri. Dan usually memang tingkap tu aku akan buka luas-luas. Yelah, kita tak boleh jangka, geng, time dalam toilet kita buat apa. Kadang-kadang nak buang air besar, nak buang air kecil. Kalau tutup tingkap tu, memang kedap. Memang bau tu terkumpul dalam tandas. Sedar-sedar dah biru muka, geng. So buka tingkap luas-luas, cepat. Towel aku sangkut dekat tingkap. Dan lepas tu aku buka lah air. Aku mandi macam biasa, gosok-gosok rambut, gonyoh-gonyoh dahi, genyeh-genyeh ketiak. Dah settle semua. Time tu tengah syok main buih. Selalu time mandi kan, kita ambil sabun, kepal-kepal sikit, buat macam ni, tiup. Keluar buih. Time ni aku tengah syok main buih. Tiba-tiba, geng, dari arah luar, dari arah tingkap dekat atas tu, bunyi suara lelaki menjerit. Ingat Tarzan, geng. Tapi dia jerit, tak bunyi suara Tarzan langsung. Bunyi seakan suara lelaki garau menjerit. Dan aku fikirlah, ni lelaki mana ni, kena dera dengan isteri ke? Isteri suruh buat susu anak tapi kau tak pandai buat susu anak ke? Asal kau jerit-jerit ni? Sambil aku intai-intai dekat tingkap tu. Tapi senyap sunyi, geng. Aku fikir balik, tingkat 16. Pukul 1-2 pagi, siapa yang menjerit? Tapi aku rasa macam tak baiklah kita sibuk hal rumah tangga orang, betul tak? Aku pun buat bodoh, sambung main buih. Masa tengah syok main buih, tiup-tiup tu, tiba-tiba, geng, aku perasan towel yang aku sangkut dekat tingkap tu seakan bergerak keluar tandas. Towel aku sangkut dekat keluar tingkap, seakan towel tu ada orang tarik daripada luar. Aku fikir, tingkat 16, dekat luar tu tentulah tak ada koridor ke apa. Dah memang tingkat 16, keluar tu memang, keluar betul lah. Takkan cicak main tarik-tarik towel aku. So aku pun tarik balik, buat bodoh, buat tenang, acah-acah tenang. Selang beberapa minit, geng, lagi sekali benda tu jadi. Di mana towel yang aku sangkut dekat tingkap tu, lagi sekali seakan ditarik. Tapi kali ni, lagi laju, geng, dia tarik. Aku perasan towel aku kena tarik, aku terus senjah towel tu. Takut, geng, towel jatuh, tak pasal aku keluar bogel nanti. Tapi masa aku tarik senjah tu, towel aku seakan tersekat. Seakan macam dekat luar tingkap, macam ada orang tengah tarik tali. Tengah tarik towel tu dengan aku. Time tu, aku dah cuak, geng. Aku fikir tingkat 16 ni, geng. Siapa yang gila nak panjat tingkat 16, semata-mata nak curi towel aku. Dan tak fikir panjang, aku pegang handle tingkap, aku tutup. Dan aku cucilah sabun-sabun yang ada dekat badan aku. Get ready nak keluar. Aku tutup air, buka pintu toilet. Baru aku nak keluar daripada tandas tu, geng. Tiba-tiba, daripada tingkap tu, seakan ada orang ketuk pakai jari. Time tu, darah aku berderau, geng. Tak fikir panjang, aku terus ambil towel, aku ikat dekat dada, lipat-lipat-lipat, aku keluar masuk dalam bilik. Sampai dalam bilik, aku buka minyak kasturi, aku genjis keliling bilik aku, biar penuh bau kasturi bilik ni. Dan benda tu berlaku sampai situ je pada malam tersebut. Tapi aku tahu, yang ganggu aku malam tu bukan cicak, bukan lipas, bukan juga zebra. Tapi yang ganggu aku malam tu adalah something.
yang bukan daripada alam kita. Cerita kedua, time tu lebih kurang dalam tahun lepas tak silap aku, di mana pukul 10 malam aku keluar sebab aku nak pergi ambil air dekat water heater. So aku keluar bilik, aku intai dekat hallway. Masa aku intai tu, aku nampak lah ada bilik walaupun tertutup dengan pintu. Aku nampak dekat celah-celah pintu tu masih ada lampu, bermakna diorang tak tidur lagi. Tambahan, setiap bilik tu ada bunyi masing-masing. Bilik satu bunyi tush tak, tush tak, tush tak, tush tak. Bilik kedua bunyi hello Elmo and friend. Bilik ketiga bunyi I am you, you and me, we are happy family. Salah lirik pun lantak lah, tapi macam tu lah keadaannya, di mana semua orang tak tidur lagi. Tapi nak dijadikan cerita, masa aku keluar daripada bilik ni, duduk kat hallway tu, aku pandang kiri kanan, hallway gelap geng. Diorang tak pasang lampu koridor. Aku macam fikir, budak ni tak keluar ke asal gelap gelita ni? Dan macam yang aku cakap tadi, bilik aku dekat depan sekali, di mana pintu, ada toilet kat sini. Ini ada bilik aku, bilik-bilik lain. Ujung sekali ada dryad ataupun orang panggil tempat sidai kain. Dan aku pun pandang kiri kanan, gelap. Aku berjalan ke arah pintu depan sebab sebelah pintu tu ada lampu hallway dan juga lampu dryad. Aku petik lampu, menyala geng. Aku pun pergilah tempat ambil air. Aku masak air dekat water heater. Damn time tu, aku nak buang sampah tau. Ada macam plastik Maggi lah kot. Aku ambil plastik Maggi tu, dan tong sampah berada betul-betul di hujung dekat dengan dryad. So aku pun berjalan lah, lintasi bilik ke bilik, bertepak. Bila sampai dekat dryad, aku buang sampah. Bila buang sampah, aku pandang kiri kanan, di mana bahagian kanan dekat dryad tu ada macam orang cakap simen. Tapi bahagian kiri ada macam lopong dan terus menghadap ke arah lift. Dan masa aku pandang ke arah lift tersebut, aku ternampak geng, di balik cermin, betul-betul di hadapan lift, seakan macam ada bayangan putih bertubuh. Dia berdiri di depan lift. Time ni aku macam rasa fishy lah. Fishy ni bukan ikan geng. Fishy ni macam curiga. So bila curiga tu, aku pun jalanlah dekat. Aku kenyit-kenyitkan mata nak tengok benda apa tu. Dan bila aku kecil-kecilkan mata, aku ternampak geng, berdiri betul-betul di hadapan lift, berambut panjang. Mata dia tak nampak sebab dia pandang lift, tapi nampak baju dia kotor, dipenuhi dengan tanah. Time tu, bulu roma aku naik geng. Tak fikir panjang, aku berdesuk masuk bilik, aku kunci pintu geng. Air masak dekat dapur, aku dah tak layan time tu sebab dah takut. And ada lagi cerita tambahan, di mana macam korang tahu dekat bilik aku ada tingkap. Aku selalu tunjuk tingkap tu kan. Tingkap yang ini. Dan pernah satu hari, elok center, elok sikit gambar ni. Okey macam tu. Pernah satu kali aku buat video macam biasa. Tapi geng, tiba-tiba masa aku tengah borak, tengah bercerita macam ni, tingkap tu seakan macam ada kuku tengah mengetuk tingkap. Masa tengah bercerita tu, aku pandanglah tingkap. Burung ke cakar tingkap aku ni? Asal bunyi macam orang bercakar ni. Dan senyap, aku pun sambunglah borak dengan kamera macam ni. Dan masa aku nak bercakap tentang makhluk halus tu, lagi sekali bunyi geng. Aku pandang, uish, kosong. Dan itu hati aku dah tak sedap. Aku terus ambil minyak kasturi, aku buka, biar je bau kasturi tu selubung bilik ni. Tapi geng, dekat video tu juga ada seorang ni komen. Dan seorang ni dia cakap memang dia hijab dia terbuka lah. Dan dia cakap yang, bang, perempuan mana duduk belakang abang tu? Dia tengah main tingkap. Dan that time aku fikir yang, uish, macam mana dia tahu, sedangkan aku tak pernah bagi tahu pun aku kena ganggu orang cakar tingkap. Tapi budak tu komen, dia cakap, bang,
Perempuan mana main tingkap tu bang? Terus geng bulu roma aku naik. Tengah cerita ni pun naik geng bulu roma. Tak tipu. Dan pernah juga tim puaka tegur. Dia DM IG, dia tegur dekat video. Dia cakap, bang, saya nampak lah bang dekat bahagian belakang ni macam ada jari tengah menari macam tu. Abang ni ada kawan lain ke dalam bilik? Dan bila aku perhati, tak nampak pula. Tapi memang ramai, bukan seorang. Lebih kurang dalam 10 orang lah cakap yang bahagian belakang ni seakan macam ada kuku panjang tengah menari macam ni. Tapi komen-komen macam tu aku buat bodoh lah. Aku tak nak take it too serious. Sebab kalau aku take it too serious, takut tak jadi cerita. Sebab aku takut. Dan ada lagi satu cerita aku ingat. Di mana time tu aku tengah baring dekat katil ni. Katil ni aku tengah baring, kepala kat sini, kaki kat sana. Time tu aku tengah main media sosial, main IG, Instagram semua. Dan memang tabiat aku, di mana kalau aku dalam bilik ni, aku tak buat video, pintu aku akan buka luas so that angin boleh masuk. Dan waktu aku tengah baring sambil main social media, scroll TikTok, aku ternampak ada bayangan yang lalu dekat pintu aku. Seakan time tu aku tak pakai spek, aku tengah tengok telefon tapi nampak macam ada bayangan lalu. Aku pun tunggulah telefon tengok. Uish, apa tu? Housemate ke? Tapi kalau housemate, asal tak bunyi tapak kaki pun lalu. Aku sambung main social media. Aku scroll. Lagi sekali geng, lalu. Tapi belah sini pula dia lalu. Time tu aku dah macam, wish, binatang ke tu? Housemate ke tapi tak bunyi tapak kaki pun? Aku buat bodoh. Aku tengok YouTube time tu. Tengah fokus tengok YouTube, aku nampak geng, di betul-betul hadapan pintu aku ni, pintu dekat sini, seakan macam ada satu tubuh hitam tengah berdiri. Pandang je aku. Tapi time tu aku tak dapat nampak bentuk dia macam mana sebab aku tengah tengok YouTube. Dan bila aku terperasan benda tu, aku turunkan telefon, hilang. Dan macam yang korang tahulah, di mana before this aku pernah cakap aku ada satu, tak tahulah kelebihan ke Tuhan nak uji ke, di mana aku dapat vision ataupun flashback kalau benda tu ada dekat sekeliling aku. Time tu aku baring, aku nak tidur, lampu dah tutup. Dan masa aku tidur, memang tingkap kecil kat atas tu memang aku buka sebab nak bagi udara, bagi angin masuk. Dan masa tengah baru nak lelap tu, tiba-tiba aku dapat vision geng, di mana muka putih melepak, mata pun putih gila, botak. Bukan orang minyak geng. Tak kalau minyak selera tengok aku. Dia buat apa? Dia, kalau kau tengok dekat, tu tingkap kecil tu boleh buka tau. Yang bawah besar ni tak boleh, tapi tingkap kecil atas tu boleh buka. So geng, daripada tingkap kecil tu, dia seakan jenguk aku daripada bawah. Macam ni. Ni tingkap, dia jenguk macam tu. Dia pandang je aku. Lepas dapat vision tu, aku buat bodoh. Aku rasa macam, tak payah layan lah, tak ada apa-apa kot. Aku istighfar, I try to get some sleep. Speaking macam orang bijak. So aku rasa that's all lah sharing aku untuk bilik ni. Sebab yelah, today is the last day aku dekat sini. After this, aku takkan jejak kaki kat sini dah. Bukan sebab takut geng, tapi yelah kontrak dah tamat. Kan aku datang lagi kan, kena saman geng. Bilik ni orang cakap kenangan lah. Kau bayangkan first lockdown dulu, di mana kita tak boleh keluar langsung. Memang orang cakap time tu peraturan ketat gila. Kau tahu aku buat apa? Aku terperap dalam bilik kecil ni selama 3 bulan geng, tak keluar bilik. Macam mana aku makan? Aku makan Maggi geng. Kenangan lah bilik ni. Tapi things must let go and we must move on from all this thing. No matter what happen, crocodile must not eat kancil. Mengarut. Tapi aku rasa that's all lah for tonight. Dan inilah bilik aku. Sekejap, kita pusing kamera. Inilah bilik aku. Ini tempat aku shoot. Aku duduk sini.
Dan tripod aku, ni ada pintu. Ini almari aku letak baju semua. Katil. Dan tu lampu plastik merah. Dan PC aku kat belakang. So ni je geng bilik aku sebenarnya. Kecil, sangat-sangat kecil. Tapi cukup lah untuk aku happy. Dan aku rasa that's all lah for today. Thank you guys sebab support aku daripada video first sampai sekarang. So that's all lah for tonight. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Stay soon. Jumpa dekat next video. Ciao.